Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi dalam video kali ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan naklul a'dha'i, iaitu berkenaan dengan pemindahan organ. Okey, jadi saya akan mulakan pembentangan berkaitan dengan tajuk ini. Bermulanya dengan dalil yang mengharuskan pemindahan organ. Okey, nama saya Umi Syairah binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 055054. Jadi dalil yang pertama yang berkaitan dengan mengharuskan pemindahan organ ni ialah berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi. Jadi binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa yang ini memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, iaitu makan tu dengan kadar yang harus dimakan je lah, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Okey, ayat di atas ni mengecualikan keadaan darurat daripada larangan melakukan perkara yang diharamkan di dalam nas. Orang yang sakit apabila memerlukan pemindahan organ, dia sebenarnya berada pada hukum orang yang terpaksa kerana keselamatan nyawanya terancam dengan kematian, seperti mana yang berlaku kepada pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang, kerosakan jantung dan lain-lain. Organ penting yang terdapat pada jasad manusia. Seterusnya, dalil yang kedua yang mengharuskan pemindahan organ ni berdasarkan kepada surah Al-Ma'idah ayat 32 yang bermaksud, dengan sebab iaitu kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Yang mana penjelasan tentang ayat di atas ni ialah sesiapa yang menghidupkan satu jiwa, seolah-olah dia telah menghidupkan semua jiwa manusia. Okey, maksud ayat ni ialah bersifat umum, merangkumi setiap usaha untuk menyelamatkan seseorang daripada kemusnahan. Ia termasuk pendermaan mana-mana organ yang diberikan, yang dibenarkan, yang dibuat oleh seseorang untuk saudaranya sendiri untuk menyelamatkannya daripada kematian atau mengembalikan pandangan mata yang terang sebagaimana asalnya. Okey, seterusnya dalil yang ketiga yang mana dapat dilihat berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana memberi maksud dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa iaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Okey, berdasarkan kepada ayat di atas ni menjelaskan keharusan pemindahan organ manusia merupakan satu kemudahan kepada manusia dan satu rahmat kepada pesakit, malah satu usaha untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh pesakit. Ia bertepatan dengan maksud syarak berlainan dengan orang yang menghukum ianya adalah haram. Ia sudah pasti akan mengundang kesukaran, kepayahan dan kesusahan yang jelas bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam nas-nas syarak. Seterusnya, dalil keempat yang mengharuskan pemindahan organ ni, yang mana dikatakan pemindahan organ ni adalah harus sebagaimana harusnya berubat dengan memakai sutera bagi pesakit yang mengalami penyakit kulit yang berbahaya, kerana kedua-duanya melibatkan hajat dan keperluan untuk berbuat demikian. Dalil yang seterusnya ini mengatakan pemindahan organ manusia harus sebagaimana berubat dengan menggunakan emas bagi sesiapa yang memerlukannya, kerana kedua-duanya terdapat hajat dan keperluan untuk berbuat demikian. Maknanya di sini dibolehkan memakai sutera dengan emas yang mana tujuan untuk berubat, di mana kedua-duanya memerlukan keperluan. Okey, yang seterusnya, ulama menghukumkan harus membelah perut si mati bagi mengeluarkan permata yang ditelannya yang dimiliki oleh orang lain. Ini bermakna keharusan memindahkan organ orang yang telah meninggal adalah lebih utama dan lebih layak dilakukan kerana ia dapat menyelamatkan jiwa yang tidak berdosa, dan menyelamatkan jiwa yang tidak berdosa itu lebih wajib dilakukan kerana kehormatannya lebih besar daripada harta benda. Seterusnya, dalil yang mengharuskan seterusnya, pemindahan organ manusia adalah harus sebagaimana harusnya melakukan pembedahan autopsi, iaitu pembedahan
bedah siasat kerana kedua-duanya melibatkan hajat dan keperluan. Okey, itu saja untuk bahagian dalil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurjana binti Harun, nombor matrik 055395. Seterusnya al-qawaidul fiqhiyah. Ad-dararu yazal fal qaidatani al-ula was-saniyah dilatan ala anna al-mukallaf idza balagha maqamul i'tirar waqsan lahu fi irtikabil mahzurati syar'an. Wadalat al-qaidah as-salisah ala أن بلوغ المكلف لمقام المشقة التي لا يقدر عليها يوجب التوسيع عليه في الحكم, iaitu bermaksud kaedah fiqh mengenai kemudaratan hendaklah dihilangkan, darurah mengharuskan yang haram, dan apabila sesuatu perkara itu berada dalam keadaan kesulitan timbul kemudahan. Terdapat dua kaedah fiqh di sini, iaitu pernyataan pertama dan kedua menjelaskan mengenai apabila seorang mukallaf berada dalam situasi darurat, dia diberikan kemudahan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Manakala kaedah fiqh yang seterusnya, iaitu pernyataan ketiga menjelaskan keterlibatan mukallaf dalam situasi kesukaran yang tidak mampu lagi ditanggung, mewajibkan dia diberikan kelonggaran dari segi hukum. Ta'aradat mufsadatani ru'iya a'zamahuma dararan bi'irtikabi akhfahuma. Anna al-qa'idah dalat ala annahu idza waqa'a at-ta'arud baina mufsadataini fa innana nanzuru ila ayyahuma ashaddu fanaqdamuha ala allati hiya akhafun minha, iaitu sekiranya bertembung antara dua kerosakan hendaklah diraikan yang lebih besar kemudaratannya dengan melakukan kerosakan yang lebih kecil, iaitu bila situasi sekiranya seorang pesakit yang hampir hilang nyawanya dan seorang penderma organ, sekiranya seorang yang hampir mati ini tidak dipindahkan organ ke dalamnya, maka ia hilang nyawanya. Manakala penderma, sekiranya ia mendermakan kepada pesakit, mungkin ada kecacatan sebahagian organnya. Oleh itu di situasi ini digalakkan atau wajarlah untuk menyamakan orang yang hampir kehilangan nyawanya berbanding penderma yang kecacatan organnya. Anal ahkamu tataghayyaru bitaghyiril azman. Wajhud dilalatu anna naqlul a'dha'il adamiyah kainkibali tarkiyat tib ya'tabiru dararan wa khutran. Wal'an ba'da taqaddamut tib asbaha sahlan ma'mun al-akibah bitajribah. Itu hukum ini berubah mengikut perubahan masa. Pemindahan organ sebelum berlaku kemajuan dan perkembangan pesat kepada dunia perubatan dikira sebagai satu amalan yang boleh mengundang kemudaratan dan berbahaya. Namun sekarang zaman sudah pun maju dan berkembang pesat dalam bidang perubatan, maka ianya lebih mudah dan pemindahan organ untuk masa kini adalah lebih wajar. Al-umuru bimaqasidiha. أن هذه القاعدة دلت على أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصد وعليه فإن نقل الأعضاء الآدمية يختلف حكمه بحسب اختلاف المقصد منه. Ini berhubung kait dengan segala perkara mengikut niat pelakunya. Sekiranya maksud dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan membendung kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih kecil, maka ini adalah niat terpuji dan akan memperoleh pahala. Dan sekiranya tujuannya untuk menghina si mati dan mencencang jenazahnya, maka ia adalah diharamkan. Saya Nuri Izzah binti Jumali 056271. Baiklah, kita akan pergi kepada Qarar Majma' Fiqh Islami. Yang pertama, yajuzu naqala al-udwu min makani min jismul insan ila makan akhar min jismuhu ma'a mura'atu ta'kidu min an nafa'un mutawaqqa'a
min hadhihi al-miyah arajih min darari mutaratib 'alaiha. Yakni harus pindah organ manusia kepada manusia lain. Tapi di sini hendaklah memastikan manfaat itu lebih besar daripada kemudaratan. Baiklah yang kedua, yajuzu nakal al-'udwu min jismil insan ila jismil insan akhar in kana hadha 'udwu yatajaddidu tilqaiha kadami wal julud. Yakni harus pindah organ manusia kepada manusia lain sekiranya organ itu merupakan organ yang mudah untuk membina dengan cepat. Seperti contoh adalah darah dan kulit. Yang ketiga, tajuzu al-istifadah min juz'un min 'udwu allati istuwassala min jismu li'illah maradiyati li syakhsin akhar. Iaitu harus mengambil manfaat organ yang dipotong dan memberikan kepada orang lain. Sebagai contoh, mengambil kornea dengan sebab penyakit yang menimpa pesakit tersebut. Yang keempat, yajuzu naqalal udwu minal amyat ilal hayyun tatawaqifu hayati ala dhalikal udwu aw yatatawqifu salamatin wazifah asasiyah fihi ala dhalika bisyarat an yu'azzilul mayyit aw warithuhu. Yakni harus memindahkan organ mayat kepada orang yang hidup walaupun organ itu merupakan organ pergantungan hidupnya, dengan syarat hendaklah meminta izin daripada waris ataupun sebelum dia mati dia telah mengizinkan. Baiklah yang kelima, yuhrimuna qalal udwu tatawaqifu alaihil hayati kal qalbi min insan hayyun ila insan akhar. Ini haram memindahkan organ pergantungan hidup sekiranya dia daripada orang yang hidup kepada orang yang lain. Yang keenam, yang terakhir, yuhrimu naqalal udwu min insan hayyun yu'tilu zawaluhu wazifatun asasiyatu fi hayati. Yakni haram mengambil organ orang yang hidup sehingga mengganggu ataupun mengganggulah tugas utama dalam hidupnya. Walaupun pada keadaan ini nyawa dia tak bergantung pun kepada organ tu. Contohnya mengambil 2 kornea. Saya Nur Alia binti Azlan, nombor metrik 056689. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan isu semasa serta hukumnya. Isu yang pertama ialah pemindahan organ buah pinggang daripada suami kepada isterinya. Berdasarkan akhbar utusan Malaysia pada 10 Jun 2022, seorang suami telah mendemakan buah pinggangnya kepada isteri kerana isterinya telah menderita masalah buah pinggang, yakni gagal berfungsi selama setahun. Penyakit yang dialami oleh isterinya sudah di tahap yang kelima. Menurut para ulama di Universiti Al-Azhar Mesir, telah mengeluarkan fatwa yakni diharuskan untuk mendema organ daripada manusia kepada seorang manusia yang lain dengan syarat-syarat tertentu, seperti perlu mendapat keizinan daripada pendema dan pemindahan organ tidak memudaratkannya. Tidak disyaratkan penerima organ beragama Islam sebab anggota badan manusia dianggap Muslim. Jadi kita boleh je nak derma kepada yang bukan Islam. Jelaslah di sini bahawa agama Islam menganggap pemindahan organ atau pendermaan organ ini sesama manusia termasuk dalam amal kebajikan dan sebahagian daripada maqasid syariah. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada isu seterusnya, iaitu berkaitan dengan pemindahan organ haiwan kepada pesakit manusia. Penggunaan organ haiwan mestilah dibatasi oleh darurat atau hajat kerana organ tersebut adalah najis di sisi semua mazhab kerana ia adalah daripada bahagian bangkai yang mana bangkai itu diselaputi oleh kotoran-kotoran darah. Oleh itu, penggunaannya mestilah dihadkan ketika hajat atau darurat sahaja. Mazhab Maliki menganggapnya sebagai najis kerana ia adalah cecair binatang yang mana cecair itu adalah najis walaupun binatang itu sendiri adalah suci. Kemudian penggunaan anggota organ, tisu khinzir hanya dibolehkan ketika darurat sahaja, sama seperti keharusan memakan dagingnya ketika darurat.
Okey, kita rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat ini mengharuskan bagi sesiapa yang menghadapi suasana darurat untuk memakan makanan-makanan yang diharamkan. Maka begitu juga penggunaan bahan-bahan yang haram seperti anggota, organ, tisu khinzir adalah diharuskan ketika darurat. Walaupun begitu, jika kita lihat dari sudut kesihatan pula, ada yang mengatakan bahawa kejayaan operasi ini hanyalah bersifat sementara dan tidak berterusan. Malah ia akan merangkap nyawa-nyawa manusia kerana dalam organ haiwan itu terdapat virus yang mana ia boleh menjangkiti sel-sel manusia dan akhirnya menabur nyawa. Sebagai contoh saya bawakan satu kes yang mana Doktor Amerika telah memindahkan buah pinggang chimpanzee dalam badan lebih daripada 12 orang pesakit, tetapi mereka semua mati dalam masa seminggu. Selain itu, ada juga kes pemindahan jantung monyet babun dipindahkan ke dalam badan seorang gadis di California, tetapi dia meninggal dunia dalam masa 3 minggu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pemindahan organ haiwan dalam badan manusia ini bersifat sementara dan akhirnya akan merangkap nyawa manusia itu sendiri. Al-Khulasah. Nusihatu ma zakarahu al-qailun bijawazin naqli min wujudil hajah allati balagat maqamud daruratu wa ma fi hukmuha, iaitu yang bermaksud harus memindahkan organ manusia daripada penderma hidup ataupun kadaveri, tetapi dengan syarat penderma tidak mengalami kemudaratan yang besar. I'tibaru hadhihi nusus wal qawaid al-fiqhiyah mahallun ijma' baina ahli al-ilmi rahimahullah istasnu biha min al-muharramat al-muta'alliqah bil ibadat wal muamalat, iaitu nas-nas dan kaedah-kaedah fiqh boleh guna tempat ijma' di kalangan ulama' untuk mengecualikan benda-benda yang diharamkan jika berkait dengan ibadah dalam situasi darurat. Seterusnya, anna hadhihi darurah yumkinu dif'aha biwujudil mutabarra' wa amma halat al-fashlu al-kalwu fa innaha ta'aluj bil ghasil kama huwa ma'ruf wa biwujudi hazaini al-badayalaini tad'aful hajah wa darurah an bulughil maqam allazi yujibu at-tawsi' ila al-muslimin sawa'un kanu ahya'an aw mayataini. Iaitu terdapat dua alternatif yang mengurangkan kebergantungan kepada semata-mata pemindahan organ, iaitu yang pertama, cara pendermaan orang oleh penderma sukarela. Kedua, hemodialisis untuk penyakit kegagalan buah pinggang. Seterusnya, anna adillatul qailaini bil mana'i lam tusallim min wurudil qawadih alaiha wa inna salamat fa inna jalaha yata'allaqu bil muslim wa amma al kafir fa innahu yumkinu naqlul aduwwu minhu i'malan lidalil makhalif wa bihadza yumkinu al jam'u bainal adillah, iaitu dalil golongan yang tidak membenarkan pemindahan organ tidak selamat daripada bantahan dan kritikan para ulama. Jika selamat pun kebanyakannya berkaitan dengan orang Islam. Tapi bagi orang bukan Islam, pemindahan organ boleh dilakukan untuk dipindahkan kepada orang Islam. Ini adalah daripada kaedah kefahaman di sebalik nas. Wallahu a'lam bissawab.